Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Kita boleh sambung sedikit majlis ta'lim ini berkenaan dengan tajuk kita, iaitu tajuk tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, di antaranya Allah menyebut tentang tawakal ini, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu. Ini hubungan tawakal dengan hidup insan. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan bagi pada dia cukup. Cukup. Ini yang kita katakan, ikhwan, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, lebih-lebih lagi dalam bentuk ibadah tauhid kita, pasti ada manfaat hidup dan mati kita, ikhwan. Mesti ada manfaat. Hadal kita solat, kita tak tahu, kita tak pernah buat kajian, kita pun tidak ada ilmu nak buat kajian. Ketika ayat sembahyang kena budu rumah kita, apa yang sedang berlaku kepada diri kita, kita belum tahu. Tapi pasti ada, ikhwan, pasti, demi Allah ada. Cuma sebahagiannya Allah bagi tahu kepada kita dalam masa terdekat, sebahagiannya Allah simpan pada masa-masa yang jauh daripada kita. Mungkin kita tak dapat tahu, anak cucu kita boleh tahu. Bila kita rokok, kita tak tahu, ikhwan, apa jadi dengan buah pinggang kita, jantung kita, limpa kita, hati kita, kita tak tahu. Bila kita i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita pun tak tahu apa sedang jadi. Kita sujud, Nabi suruh kita sujud di atas 7 anggota. Ini adalah ubudiyah. Ini adalah ubudiyah. Kita pun tak tahu apa kena mengena 4 rakaat ketika kita tidak safar, 2 rakaat ketika kita safar, dengan perubahan alam ini. Kita tidak tahu. Benda itu disimpan dalam ilmu Allah. Satu masa Allah nak bagi kita tahu, dia bagi kita tahu. Selagi dia tak bagi kita tahu, kita duduk tak tahu dalam situ. Tapi apa kita buat? Ubudiyah. Ima aku tahu, ima aku tidak tahu. Hidup ini untuk melakukan ibadah padamu, wahai Tuhanku. Kita buat. Maka Allah menyatakan tentang wa'budullah wa tawakkal 'ala Allah. Hubungan ibadah dan tawakal. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah, tauhidlah akan Allah, dan tawakallah kepada Allah yang kamu sembah itu. Kepada Allah lah orang-orang mukmin itu menyerahkan urusan mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah orang mukmin itu menyerahkan urusan hidupnya. Setelah kita berdoa, kita yakin doa kita akan dimakbul oleh Allah. Kita tidak ada ingatan yang buruk, tidak ada. Kita buang daripada hati kita, kita bubuh iman, kita bubuh keyakinan, kita bubuh yakin. Quran kata la raiba fi, tidak boleh ada ragu-ragu, sya'wah sangka, tidak boleh ada. Maka Quran bagi tahu kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang mau bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan bagi pada dia cukup. Innallaha balighu amrihi. Innallaha balighu amrihi. Allah kata, bukankah Allah, sesungguhnya Allah itu, innallaha, sesungguhnya Allah itu, balighu amrih, dia yang menyampaikan segala urusan. Jadi ada kena mengena, ikhwan. Satu orang itu tidak bertawakal, Allah tanya dekat dia, Allah bagi tahu kepada kita, bukankah urusan itu Allah yang menyampaikan? Jadi apa masalah dia tidak mau bertawakal kepada Allah ni? Saya katakan tawakal paling tinggi tadi tawakal syar'i, jenis syarak ni, jenis Allah suruh kita tauhid, kita tauhid Allah dan kita bertawakal. Pernah menyerah diri kepada Allah, menyerah urusan kita kepada Allah. Kita ibadah cukup waktu, tawakal kita kepada Allah. Kita tengok dalam masalah semai Jumaat, Allah sebut tentang idza nudiya lis-salah yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'.
Allah kata bila hari Jumaat itu orang bang semua habis, kamu bergegaslah untuk mengingati Allah. Itu lebih baik untuk kamu, kata Allah. Bahkan itu lebih baik daripada urusan kamu itu. Banyak urusan jual beli yang sedang kamu lakukan. Kamu datang masa itu, kamu datang sembah Allah, menunaikan salat. Allah kata zalika, perbuatan kamu itu khairul lakum, baik, hasilnya ada pada kamu, baik, dan hasilnya akan balik pada kamu. Di ujung tu Allah bagi tahu tentang Allah Ta'ala ini khairul raziqin, dialah sebaik-baik pembagi rezeki. Jadi kita dengan ayat lagu ni ikhwan, kita tawakal. Kita tak buat ayat ni sebagai azimah, dia tawakal perjalanan hidup kita. Jadi ikhwan, salah satu benda yang menyempurnakan kita punya kebaikan-kebaikan hidup bukan sahaja kita senyum ke orang, bukan sahaja kita buat baik, tapi jiwa yang tawakal pada Allah, dia sedang merepair kehidupan insan. Macam dalam ayat melaksanakan hukum hudud, hukum potong tangan. Kalau dilihat ayat itu tentang as-sariqatu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizul hakim. Allah cerita tentang hukuman, Allah cerita tentang hukuman itu adalah hukuman yang sesuai dengan masyarakat itu, dan Allah minta kita bertawakal. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabik salah ada bincang masuk mahkamah lawan kes semua kedebang-kedebung habis, sabik dia salah, faqta'u aydiyahuma, potong tangan dia. Kenapa potong? Jazaa'an bima kasaba. Statement ini Allah yang buat. Anda tengok perasaan kita, gelombang molekul pernafasan kita macam mana, molekul darah kita macam mana, hawa kita ni macam mana ikhwan. Allah kata jazaa'an bima kasaba. Potong tangan, dia curi, potong tangan, sebelum potong tangan masuk dalam mahkamah, berkelahi dalam mahkamah, pertahan diri apa, bawa hujah bukti semua, selesai semua tu dia salah, potong tangan dia, jazaa'an bima kasaba. Potong tangan tu kata Allah setimpal dengan jenayah yang dia buat. Siapa yang buat statement ni? Siapa yang buat statement ni? Bukan polis, bukan orang yang jaga rukun apa, rukun tetangga. Tak, ini bukan kajian polis, ini bukan kajian rukun tetangga, ini bukan kerja rela. Tapi ini siapa yang buat statement ni? Rabbuna Allah. Allah. Tawakal tak kita pada Allah? Lepas tu Allah kata nakalam minallah, nakalam minallah, satu jaminan pencegahan daripada Allah. An-nakal dengan makna al-qu'ud. Allah akan cegah orang daripada mencuri dengan hukumannya setimpal. Dan Allah kata apa? Orang yang jadi mangsa curi, dia akan puas hati. Kita ni ikhwan, kita ada hati yang mangkus, bukan mangkuk, mangkus. Kalau mangkuk tu bahasa utara, mangkus. Apa makna mangkus? Hati kita ni terbalik. Dalam kes mencuri, kita sepatut kesian dekat siapa? Mangsa. Ada betul? Kita patut kesian kepada mangsa. Orang yang jadi mangsa, dia susah payah himpun duit, pekim duit, dia tak makan nasi, makan Maggi, Isnin puasa, Khamis puasa, makan Maggi pula, puasa pula, makan Maggi pula. Ada hari Maggi pun tak makan, ambil rumput depan rumah, rebus garam, minum air lagu tu je. Kita kata, abang awak teruk sangat pekim duit ni. Dia kata nak beli motor sebiji. Tu dia himpun 5-6 bulan, badan ni turun berat badan daripada 90 jadi 33 kilo. Bukan sikit punya turun tu. Orang boleh menderita, hamba Allah ni punya menderita. Dia pun dapat satu motor cantik elok, pakai 3 bulan, kutu jalan mencuri. Ni yang kata penyamun ni, dia mencuri. Kita pergi interview kawan jadi mangsa tu, jangan duk kesian dekat penyamun. Kita ni mangkus.
Apa elok-elok na? Mangkus. Kita silap sebut, kita pergi kata hang nak ada hati yang mangkuk. Dia pukul dah kita, apa hang kata aku mangkuk? Tak, mamak tu kata mangkuk. Tak, mamak ni tak kata mangkuk, mangkus. Hati kita ni mangkus, terbalik. Hilang dah pelari motor. Quran kata tangkap hamba Allah. Quran ni apa dia ikhwan? Di sisi Ahlussunnah kalam Allah. Quran ni kalam Allah. Yang bicara ni bukan makhluk, kalam Allah. Jangan main-main. Jangan salah pandang dengan Quran. Jangan hina bahasa Quran. Hina kalam Allah. Tangkap pencuri itu kena tangkap. Bila pencuri itu kena tangkap, siapa paling seronok? Ni tuannya motor dia hilang. Menangis ni tak tahu ayak mata ikhwan. Ayak mata ni tak keluar kot mata, keluar kot telinga, keluar kot hidung. Ayak mata terbalik. Ayak mata pun mangkus keluar. Tak boleh tidur ikhwan. Terkenang pula 6 bulan sudah aku makan Maggi, nak beli motor ni. Demam. Tak kesian kat dia? Kesian kat dia ikhwan. Allah kata potong tangan pencuri. Apa hikmah dia? Kawan yang barang kena curi, dia ada puas hati. Dia rasa dia terbela. Kawan yang kena curi, setimpal dia akan insaf. Kawan yang tengok kes ni berlaku, dia tak ada ingat nak curi. Apa kata Allah? Nakalam minallah. Situasi ni siapa boleh wujud kalau bukan aku, kata Allah. Wallahu azizun hakim. Hai, bukankah Allah tu aziz dan hakim, perkasa dan bijaksana? Yang bodoh ni hampa. Hampa tu maksud kita lah, bukan hampa duk mengaji ni, kita. Itu susah cakap bahasa utara ni. Allah kata yang tak aziz, yang tak ada sifat gagah perkasa, tak ada sikap bijaksana, hampa bukan aku. No, alaisallahu biahkamil hakimin. No, dalam semayang tu orang duk jawab, bala syahidna wa ana ala dhalika minasyahidin. Oi, bala. Bala ni bukan bala turun. Bala ni maksud ya betul. Apa dia? Syahidna, kami saksi ya Allah. Kamu adalah sebaik-baik hakim. Tiba-tiba kita tak percaya dengan hukuman ni. Tak boleh kawan. Tawakal kita pada Allah. Tawakal kita pada Allah. Jadi Allah cakap macam tu, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina laki-laki, tangkap, bercara, salah, fajlidu, sebab tengah belakang dia 100 sebatan. Wala ra'fatun fid dinil, wala ra'fatun, jangan ada rasa kesian dekat mereka bila kamu nak laksanakan hukuman Allah. Jangan kesian kepada kawan tu, kerana Allah akan cegah orang lain, Allah selamatkan hamba-hambanya lain, Allah akan insafkan mereka ni, masyarakat jadi aman. Kita haduk semayang, haduk ucap subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Macam mana jiwa kita ni sambut ayat-ayat Allah. Kita sambut dengan ragu, kita sambut dengan cemas, ataupun kita sambut bahasa kita, body language kita, kita tak nak percaya langsung dengan ayat Allah, maka Tuhan tak akan selamatkan apa-apa situasi mujtama' kita ikhwan. Allah tak selamat. Allah serah kita agak kita. Ini dalam doa kita kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdiri dengan sendiri, dengan rahmat-Mu tolong kami. Aslih li sya'ni kullah, urusan kami ni semua hang tolong bagi elok ya Allah, dan jangan tinggal kami walaupun sekelip mata. Tuhan tak tinggal kita, dia bagi. Anak senang, ambil tawakal kat aku. Letak Ismail, letak Hajar, Nabi Ibrahim nak pergi. Ui, main. Letak Me'e, letak Hajar, Nabi Ibrahim nak pergi. Me'e masa tu kecil lagi, kecil, tak tahu apa. Ni Hajar duk dukung. Ni abang nak pergi mana? Aku nak balik buat lawak pula. Tu kalau bahasa utara lah kan. Bahasa utara skrip jadi macam tu lah.
sampai dah semua letak terminal di situ, sampai dah buat turun barang semua letak, balik pungkok nak pergi dah, duk nyong-nyong duk pergi dah. Hajar kata, abang pergi mana? Aku nak balik apa ni? Pandang kiri, pandang kanan, satu tumbuhan tak ada, satu hiang tak ada. Apa ni? Allahu amaraka bihadza. Allah Tuhan, sandang kita dengar. Hajar ni, hajar. Bukan keluar mana-mana pondok 4 senawi ke jadi ustazah keluar TV ke, tak ada rancangan tanya ustazah masa tu, tak ada. Jadi hajar ni tak terkenal. Dia satu suri rumah, dia satu isteri yang salihah kepada satu orang rasul yang bergelar Khalilullah. Allahu amaraka bihadza. Abang cik nak tanya sepatah, Allah akan suruh abang buat benda ni semua? Ya Tuhan. Sengat, tak kata apa. Tak apa abang, satu masa kita jumpa. Kalau kita lah tuan-tuan jantan tak guna, silap aku menikah dengan hang dajemnya jantan, hang buat aku macam ni, dah beranak seorang, hang melepas aku tengah padang pasir lagu ni, awak nak ikut Indonesia mana? Kalau kita tawakal, apa jadi ikhwan? Apa jadi? Pelik ikhwan, ajaib. Tawakal melahirkan ajaib. Jalan tawakal benar, sifat tawakal benar, tempat kita tawakal betul, ajaib jadi. Mukmin, mai tawakal pada aku. Sembah aku elok-elok, mai tawakal pada aku. Aku bagi cukup hidup hang. Kering kontang Sahara padang pasir, tiba-tiba cuai kata ayak muncul. Dia kata Nabi duk tenyih kaki kan, duk tenyih kaki budak nak tenyih dalam kuat mana. Kita duk filing pun ayak tak keluar. Cerita kan waktu duk tenyih kaki, cuk ayak keluar. Dalam tafsir Baydawi ada cerita pukulan sayap malaikat, boom, pancang ayak ni. Siapa sangka yang tadi ni Hajar duk pegendong anak dia ni, duk pandang cemas pucat muka ikhwan. Dia pun manusia. Hajar bukan maksum. Ibrahim maksum, Hajar tak maksum. Masa tu pun kecil lagi, bukan jadi nabi apa lagi. Tapi ke dunia alam menjadi saksi satu perubahan yang mata tak nampak, geografi tak boleh duk teris, tapi ada satu perubahan yang besar. Satu perubahan yang besar ikhwan. Cuai kata ayak keluar sambil Zamzam. Ma'u Zamzam. Keluar ayak. Bukan kata keluar ayak. Dalam hadis Imam Muslim daripada Abi Zar, Nabi kata pula sepatah, innaha mubarakatun. Ni ayak cukup punya berkat. Keluar start daripada zaman Ibrahim alaihi salam. Jangan bagi ikhwan. Tawakal mencipta ajaib. Ajaib ikhwan. Bapa yang tawakal pada Allah, dia ambil anak dia, dia ambil isteri dia, dia letak di atas agama Allah. Satu doa dia panjat pergi pada Allah, ya Allah, aku letak keluarga aku di atas agama hang, besar penyerahan diri aku pada hang, hang elokkanlah hidup kami. Satu ajaib mai. Satu ajaib mai ikhwan. Berubah keluarga tu, berubah. Kita serah kepada Allah. Kita serah pada Allah. Kita percaya dengan hukum Allah, kita tawakal. Ya Allah, ni jalan hang. Anda tengok kita duk cari makan yang halal ni, kita haram memang tak mau buat. Dan anak-anak kita, orang perempuan muslimat, kita tawakal pada Allah, pakai tutup aurat semua cantik. Quran kata apa? Kamu lebih mudah dikenali dan kamu tidak akan disakiti. Quran kata dalam surah Al-Ahzab, bila kamu tutup aurat, Quran kata kamu lebih mudah dikenali dan kamu tidak akan disakiti. Quran kata dengan kamu tutup aurat, terpelihara hidup kamu. Baca cantik ayat ni, angkat tangan, ya Allah, ni ayat hang, aku terima, aku akan didik anak dan bini aku sampai boleh bertudung
macam mana hang punya mau, aku serah hidup anak bini aku di bawah ayat-ayat hang. Hang tolong aku ya Allah. Macam mana Tuhan nak jaga keturunan kita? Itu kita satu orang. Kalau setiap individu Muslim macam tu punya cara hidup, oh ya kawan, kalau peringkat lebih nasional lagi, peringkat para pemimpin, leader-leader kita ni semua boleh bertawakal macam tu, apa jadi? Baldatun thayyibatun wa rabbun, janji Allah betul. Lah yang duk bohong ni siapa dia? Jiwa kita ikhwan, pemikiran kita, mata kita, lidah kita. Pergi ke Mekah, oh seronok time ni pergi Mekah, cukup seronok. Satu dia seronok pasal apa? Pasal tunggu 13 tahun dah. Dia kata tahun ni saya dapat pergi, seronok dah. Seronok dah pasal dia fikir kecil manis ni semua ni, kalau tunggu lagi tak ada peluang dah. Seronok dah satu. Yang kedua seronok pula tahun ni jatuh hari Jumaat Haji Akbar. Walaupun nama dia Kamal, dia Haji Akbar. Dia nanti balik dengan Haji Akbar walaupun nama dia Yahya. Dia ni Haji Akbar, ni balik ni dengan title Haji Akbar. Oh seronok. Dia turun pula pergi ke Mekah, buat kenuri kenara semua, seronok. Seronok nak pergi. Pakai ihram semua, tunggu atas kapal terbang, naik kapal terbang 2 lapis. Kira sepanjang kapal terbang pasang tip Rabbani. Labbaik Allahumma labbaik, tip Rabbani. Dia tidak. Dia duk talbiyah Rabbani. Labbaik Allahumma labbaik. Turun masuk Mekah, boleh buat haji tamattu', tawaf semua, sa'i semua, bercukuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega, rasa seronok, limpah kurnia Allah. Bini anak-anak pun bawa api, pakej satu orang sampai 25,000. Dia kata nothing to do with money man. Duit semua boleh cari. Satu kepala 25,000, pi 5 orang. 100 hari pi 4 orang. 5 susah kira, 4 senang kira. Aku fikir tak dapat 5 kira 4 senang. Dan terlajak cakap jadi lagu tu kan, fikir balik berapa 5, tolak 1 4 kan, 100,000. Lepas habis seronok balik, bini pun tutup aurat cantik. Yang duduk di Malaysia ni jadi satu macam rambut, mau tak mau tutup, pergi sana cantik lah tutup. Balik main Malaysia, duduk depan Tuhan, baca doa multazam, cari multazam, doa bukan. Dia pun kata sampai dekat multazam, picit hati kita, picit sampai air mata kita keluar, picit, minta dekat Tuhan. Kalau boleh doa depan dengan pancuk emas tu, kalau boleh dapat hujan, dia turun dengan burung merpati sekali tu, lagi bagus. Ni semua petua orang nak bagi kat kita. Carilah multazam, duk pergi cari mana pancuk emas. Dia pusing satu Masjidil Haram cari pancuk emas, dia ingat pancuk mandi. Dia tak tahu pancuk emas duduk atas tu. Dia buka satu toilet, apa tak ada emas, berkarat lagu ni, mana dia patah pancuk emas. Kita balik sampai Malaysia, letak beg, buka beg semua, salin baju semua. Hidup jadi macam biasa. Anak pun buang tudung, bini pun buang tudung balik, sambung kerja balik, pergi hari-hari biasa. Kita tak ada tawakal pada Allah. Tuhan tak ubah apa-apa. Tang mana kita tawakal, tang situ ada keajaiban. Kalau kita boleh pergi Mekah, kita dapat 50 hari duduk Mekah, masa kita pergi, kuat tawakal kita pada Allah. Kita tinggal rumah sebuah, dalam rumah tu ada bilik tidur, dalam bilik tidur tu ada almari, dalam almari tu ada satu laci, dalam laci tu ada duit kita 13,000. Siapa pun tak tahu. Dalam 13,000 tu pula ada satu envelope kecil pula, simpan RM5 masuk dalam tu. Kita turun pergi Mekah, kita kunci pintu rapat-rapat, kita bubuh CCTV semua, bubuh semua lampu-lampu yang kalau belur dia menyala sendiri, semua bubuh, kunci. Setiap pagar kita ni ada alam, kalau pencuri masuk dia menjerit, pencuri, alam. Bismillah, ya Allah aku nak pergi Mekah.
Masa kita turun pergi Mekah, rumah kita sebiji atas tanah 1 ekar kita tinggal, rumah kita pencuri tak masuk, nyamuk tak masuk, lalat tak masuk. Kita balik selamat elok. Pasal apa? Pasal masa tu kita tawakal pada Allah. Allah selesaikan urusan kita. Kita balik rumah, 2 minggu kita balik rumah, kita tidur, pencuri masuk. Kita ada dia masuk, dia pecah tingkap, dia jalan punya slow. Kita terkejut. Kita ingat anak kita balik pukul 3, anak abah pencuri. Siapa pencuri masuk masa tu? Ketika kita hilang pertimbangan kepada Allah, Allah lepas hidup kita. Hang nak jaga harta hang sendiri, hang jaga. Hang rasa dengan hang simpan duit, hang tak tawakal pada Allah, hang boleh, hang jaga. Kata Ummu Salamah, Nabi bila keluar rumah, Nabi kata apa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Apa ada lagi ikhwan? Jom ni kita duk main nak serah ke siapa ni? Harta kita, umur kita, sihat kita, hidup kita, nak serah ke siapa? Serah pada Allah. Kita balik sekejap lagi, kita nak tidur kan? Kita nak tidur. Ni dah 9 suku dah. Saja abang, bukan ada apa, saja abang 9 syukur lah kan. Mamak ni dia nak tengok malam ni dia nak buat apa pula kan, semalam tengok macam mana 9 syukur dah, baltih apa lebih kurang. Daripada pagi kita mengaji, kita kerja dengan hujan pula, kena hujan ni kepala duk berdenyut, nak makan pun tak lagi. Orang lain lah, bukan saya, contoh orang lain. Dengan kepala pun sakit, dengan makan rehat pun tak cukup, balik tidur. Kira sampai rumah, letak bantai, tak apalah atas bantai, ruyuk lena. Kalau zaman saya beranak dulu, nak tidur ketuk bantai gerak aku pukul 4. Zaman saya dulu lah tak ada ketuk dah, lah handphone gerak kita. Dulu zaman kami pakai bantai kabu dulu. Pokok kabu, pernah tengok pokok kabu? Pokok kabu bila dia pecah, kabu dia terbang. Nuh naik pokok kabu pergi petik sebiji. Pokok kabu tinggi kawan. Pergi petik sebiji, turun main lungguk, koyak buah kabu, lepas tu pisah pula biji kabu lempak tempat lain, kabu susun tempat lain, bagi kabu tu segang, baru perosok dalam bantai. Baru perosok, jahit, ketuk-ketuk, pergi jemur asat, bantai hidup. Jadi nak tidur ketuk dia. Bantai, penat aku panjang hang duduk di atas. Aku dah pisah hang semua. Kalau hang tak gerak aku pukul 4, aku bakar hang esok. Cara orang dulu. Tak ada satu hadis Bukhari ke Muslim, tak ada. Ni petua orang dulu. Dia jadi. Orang tua kata kabu ni dia pokok, dia hidup. Jadi dia berzikir. Orang tua kata. Di kita pun tidur. Lah ni sepan mati. Pasal tu kita tidur terus. Dia tak ada gerak. Dia tak ada connection. Kita tidur sekali lagi ikhwan, bismillah, baca doa semua, ambil wudu, satu zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, qul wallah, al-falaq, an-nas, muih sapu semua cantik elok, ayatul kursi, baca satu, qul ya ayyuhal kafirun, baca satu. Kalau ada sikit masa, tabarakalladzi biyadihil mulk. Oh, jaminan besar. Kalau mayat kita esok masuk kubur, jaminan besar, syafaat. Kalau danah, kalau mengantuk sangat-sangat, ambil wudu, bismillah, tidur. Ceh kata tidur. Kalau kita boleh ambil gambar kita tidur, cantik. Tengok macam mana mulut kita tenganga, air liur kita keluar, hidung masuk keluar, perut kita naik turun, sagi kain terpelantin kot tu, tarik balik main selimut. Kita bangkit, alhamdulillah. Siapa jaga kita ikhwan? 2 lubang punya duk ada, mulut tenganga, lubang ni punya duk ada. Tak pernah kita bangkit katak duk dalam mulut. Tak pernah. Sampai hari ni. Tak ada. Siapa jaga ikhwan? Kita pergi bayar duit security, siapa main tengok kita tidur ni? Semut boleh belegak main kepada kita, dia pergi highway dah, dia pergi. Saat ni main nyamuk nak ketik, nyamuk kata mana boleh ketik, dia mengaji sunnah, sekali aku ketik darah sunnah masuk kat aku, nyamuk belah pergi kot lain.
selamat. Kalau jadi apa-apa, jaga sendiri, jaga. Tengok kucing, orang kucing lari atas bumbung. Ni cerita duduk rumah kampung lah, duduk flat kucing pun tak main dah. Bangkit segar bugar, tangan boleh duk buat elok ni semua. Rupanya bila kita tidur, kita kata dengan nama Allah aku mati, dengan nama Allah aku hidup. Satu tawakal kita kepada Allah. Allah jaga kita, ikhwan. Siapa boleh jaga kita? Orang nak buat khianat boleh buat khianat. Hantu syaitan nak tindih, dia boleh tindih. Dia boleh buat apa saja dia nak buat. Tapi Allah jaga kita. Tawakal kita kepada Allah tinggi. Lepas itu ikhwatul iman, betul Allah akan bagi kat kita pada ikhwan satu rasa cukup kepada kita. Imam Ahmad, orang tanya pada Imam Ahmad tentang satu orang, dia ni duduk dalam masjid. Seraya dia kata dalam masjid, dia kata aku tak mau buat kerja sikit pun sampailah rezeki tu mai sendiri kat aku. Ni cerita dalam buku ni. Kan Imam Ahmad punya cerita. Kawan tu duduk, rezeki tu nanti mai sendiri kat aku. Innallaha qad ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Laki-laki ni dia kata macam tu. Dia kata sesungguhnya Allah telah menjadikan rezeki di bawah bayangan tombak aku ni. Duduk macam tu. Tak mau apa, tak mau buat apa. Kan? Kira ni semua urusan Allah Ta'ala. Imam Ahmad baca hadis yang kita baca tadi kat dia. Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau hang satu orang betul-betul bertawakal pada Allah, hang akan hidup, hang akan dapat rezeki macam seekor burung. Satu orang tak mau buat apa, sedangkan suruh buat sesuatu tu Allah, agama, syariat, sunnah Nabi yang suruh buat. Rezeki mai daripada berapa jalan, ikhwan? Jalan yang kita tahu, satu jalan usaha. Usaha ni banyaklah, fikir, rancang, tulang 4 kerat, ni semua usaha, kepandaian kita. Orang pandai buat cuk pisang, rendam cuk pisang dalam tepung pergi menega tepi jalan. Ui, income tax hambat dia pula. Income tax dia tengok, satu hari sampai 5 tandan menjaga pisang ni. Income tax mai menyamak sebagai pembeli cuk pisang. Dalam duk beli tu saja tanya kau menjaga derah nampak? Dia kata derah tak derah lah. Bulan ni dah jual dekat 50 tandan dah. Rupanya dia tak tahu income tax, dia pecah rahsia, dia tu rakam. Bulan depan surat mai. Income tax pun duk cari orang jual cuk pisang lah ni. Laris. Maju. Kita kerja semua macam ni, kita buat semua benda ni, ikhwan. Di atas apa? Nama Allah. Di atas nama Allah. Allah suruh. Di atas nama Allah. Allah suruh. Jalan kita tu kita tawakal. Haram tak mau buat. Tak mau buat benda haram. Syubhat tak mau buat. Jalan bagi elok. Ya Allah, hang akan bagi rezeki kat aku. Allah akan cukupkan. Kadang-kadang masuk tak banyak, tapi dia cukup. Cukup bini nak makan, anak nak pergi sekolah, yuran sekolah, nak bayar bil api sikit, ni duk tanggung kereta sikit, nak servis setiap bulan sikit, nak bayar tol sikit, nak buang minyak sikit, GST mai pula nak tolak GST sikit. Cukup. Tak jadi macam setengah orang, tangan macam area TV color letak atas dia. Aduh lah, apa ni? Tak nak, relax aja. Semayang 5 waktu jalan macam biasa. Antum bayang satu orang kaya, Allah bagi rezeki dekat dia, dia boleh syukur, dia boleh tawakal, dia keluar zakat bulan puasa saja 20,000, 17,000. Oh ikhwan, 15,000 bagi zakat, main ke? Down payment kereta lepas. Ini duk fikir argumen orang kaya yang ada tawakal ni mulia, ikhwan. Cukup mulia. Cukup mulia. Macam kita pada akhir hidup kita, kita buat satu keputusan, aku nak duduk di atas jalan sunnah Nabi. Satu tawakal yang paling kemuncak. Hak Nabi buat, aku nak buat. Dan aku percaya ni saja jalan aku selamat dunia sampai akhirat. Tawakal. Iman satu tawakal kepada Allah. Serah diri kepada Allah. Aslim.
serah diri. Aslamtu li rabbil alamin. Siapa jawab? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Yunus dalam pokok ikan, tak ada nama dia sebut kecuali nama Allah. Ikan muntah. Ikan muntah. Ikan lah ni dia tengok kita, dia tak ada telan, dia muntah awal dulu. Lama dengan esok okok aku nak pergi telan apa ikan kita. Duduk dalam perut. Ikan turun sampai laut yang paling dalam. Dalam. Orang hari ni dia panggil apa dia? Dia panggil ikan apa? Yang telan Nabi Allah Yunus apa? Ada satu nama dia buah nama. Apa belu ke? Belu apa nama ikan tu? Macam tu lah. Macam tu. Nak sebut tak pandai. Ikan tu punya besar. Saya tengok dalam ensiklopedia dia tunjuk ikan tu kawan yang duk pergi selam dalam ayak, yang pakai macam-macam bubuh besi berat belakang ni semua duk selam dalam ayak, penyelam lah. Dia pergi duduk dekat ekor ikan tu, dia jadi kecil tek lagu tu. Ikan tu dia punya besar. Dia, ada. Pergi ambil gambar. Ikan tu duduk jalan. Ikan paus saja, dalam ensiklopedia kata ikan paus saja dia makan satu hari, dia makan ikan kecil-kecil ni 1 tan. Campur kawan nelayan pergi tangkap mai pula, kita makan lagi. Ikan paus sekor, berapa paus duk ada dalam laut? Sekor makan 1 tan. Banyak mana 1 tan? Tapi rezeki Allah ni tak habis. Jadi pasal cari rezeki kita tak semayang, tak betul ya, rezeki tak habis. Pasal mesyuarat tak semayang, projek ni tak habis. Cuma yang tak cukup ni kita. Tak cukup ni kita. Kita rasa tak ada ni. Kita ubah hidup kita ya ikhwan. Kita ubah kepada tawakal pada Allah. Suruh anak kita pakai tudung, suruh bini kita pakai tudung, kata pada mereka ada satu keajaiban dalam hidup ni dengan kita gantung hati pada Allah. Orang tolak benda haram kat kita macam mana pun, sekecil-kecil benda tak elok orang tolak kat kita apa dia? Rokok. Sekecil-kecil. Rasuah tu besar. Sekecil-kecil benda tak senonoh ni apa dia? Orang tolak rokok. Dia kata sahabat berhenti beli sudahlah, jangan berhenti hisap. Saya turun beli. Dia tolak kita. Tawakal pada Allah. InsyaAllah aku tak akan mati. Bila aku mati, malaikat maut mai aku mati. Tolak habis. Sahabat, ana tawakal pada Allah. From now, from today, from tonight, no smoke. Smoke ke smoking? Smoking. Tak tahu PN. Cakap boleh PN, tak tahu mudarat ke madi ke, tak tahu kan. Belasah ya. Daripada malam ni aku minta maaf, aku nak hidup tawakal. Satu pakcik di Pulau Pinang. Dia seokok daripada umur dah 15 tahun. Masa dia mengaji dengan saya umur dia 61 tahun. Berapa lama? Tak apa, saya pergi balik kira lah. Dia tak keluar periksa dan dia tak keluar UPSR pun. 45 tahun. 46 tahun. 15 tahun sampai lah umur dia 60. Ya. Tu dia tempoh dia isap okok. Satu hari dia mai kat saya, dia kata dia sembang, dia isap okok. Saya pula pantang isap okok. Saya tak boleh. Saya kalau orang isap okok, tok nenek tu mai. Pasal asap kita ada saka. Tak boleh dia main lagu tak. Macam rombo kemian lah. Dia pergi balai rokok. Kita bila bau tu dia main tangkap kepala, dia main nak menafas tak boleh. Kan? Kita kata sebab tu tak apalah pakcik. Yang seokok pakcik yang mampu saya. Jadi bila saya cakap lagu tu, saya pun terlupa dia orang tua. Tak patut saya cakap lagu tu. Tapi dah kita menafas tak boleh. Duduk sebelah lagu ni, balas punya cepat. Lagu tu. Kita ni tinggal mata putih. Badan semua dah jadi hitam, tinggal mata putih. Tinggal mata putih, 2 minit lagi out.
Ini tak boleh tahan lah. Saya pun sound sepatah. Saya kata, pakcik deras nampak hisap rokok. Dia kata daripada umur 15 ke 60. Tak apa, dia kata, pakcik tak arwah lagi nak mampus saya. Allah, lepas cakap baru saya teringat. Awak aku pergi kata lagu tu kat dia. Memanglah hisap rokok ni tak elok, tapi dia orang tua. Dia satu old man. Dia sana old man. Satu orang tua. Tak boleh cakap lagu tu, tapi nak buat bagaimana kan, dah terlepas padan muka dia lah, terlepas. Saya kata, pakcik, saya minta maaf pakcik, saya tersilap cakap, saya tak patut cakap lagu tu. Tak apa. Orang Pulau Pinang ni, dia kalau dia marah dia lagu lain. Dia bukan kata orang Pulau Pinang, dia kalau dia marah dia lagu lain. Dia marah tu makan dalam. Dia nanti balas lagu mana, tak apa, saya pun terlupa, saya pun nak mampus. Tu dia marah tu. Dia marah dia camdek kita balik, dia sidai kita balik ayat dia. Apanya ustaz kata tu betul, saya pun terlupa, umur dia 60, nak mampus dah, lupa diri. Tu dia marah tu. Tu tanda dia marah, bukan kata dia setuju kita cakap, dia marah lah tu. Dia kata, pakcik saya minta maaf. Dia kata, pakcik saya kata satu boleh tak? Saya tengok pakcik pun dah 60. Kita umur pun tak ada beza banyak mana pun. Nak beza pun 2-3 tahun aja. Macam ni lah saya kata, pakcik, cuba tawakal pada Allah, buang rokok. Dia gelak, kiki dia gelak. Kan? Dia ingat, dia kata, saya ingat kerja ya kena tawakal. Hisap rokok pun tawakal lah, dia kata. Dia kata, tawakal lah. Hidup, mati, batuk, tak boleh menyawa, boleh menyawa, semua urusan Allah. Saya tanya pakcik satu soalan, rokok ni baik ke tak baik? Dan ni saya cerita saya dengan dia, tuan-tuan jangan ingat apa-apa. Yang mana hisap teruskan, saya tak ada cadang apa-apa, tak ada kata apa. Yang ni just pengalaman saya. Jangan duk ingat mamak dia tengok, dia tutup dah kita, dia duk kata kat aku pula. Dah. Saja pengalaman lama-lama. Jangan ingat apa. Tak usah ingat apa. Kalau rasa pedih, tutup telinga saya. Tak ada apa-apa. Kita pakcik nak tirah benda ni baik ke tak baik? Dia kata tak baik lah. Okey, lah ni saya bagi satu cadangan kat pakcik. Pakcik ingat Allah banyak-banyak. Pakcik ingat pakcik beranak mai di atas nama Allah. Allah suruh pakcik buat ibadat. Pakcik letak Allah di depan. Pakcik tawakal kepada Allah. Lah ni juga pakcik ambil rokok ni, pakcik pergi buang dalam parik saya jadi saksi. Dia kata biar betul ya. Dah pakcik. Saya tak ada janji apa, saya tak ada bertaruh apa, saya pun tak main judi, tak pernah main judi. Tapi saya nak kata kepada pakcik, satu ajaib akan ada dalam hidup pakcik. Pakcik tawakal pada Allah, pakcik akan tengok. Dan pakcik ni pula dia buat. Dia ramai rokok tu. Depan saya lah, kau tak tahu belakang tu dia pergi kutip balik lagu mana, saya tak tahu. Tapi depan saya dia ramai. Saya duduk tengok dalam kotak tu, mau ada 3-4 batang lagi. Dia ramai. Dia kata, Ustaz nampak kan? Dengan nama Allah saya buang dah. Buang. Start motor balik terus. Dekat 3 bulan saya tak jumpa dia. Saya tanya satu pakcik, saya kata, macam mana dengan pakcik kita tu? Dia pun kata, Ustaz, dia sakit. Alamak, dia kata dia sakit. Pucat muka saya. Pucat. Alah, orang tua ni nak arwah apa ke pula? Aku punya pasal lah. Pucat. Daripada pucat dia tukang jadi warna ni sampai lah. Ni kesan hari tu lah ni, kesan. Saya pergi rumah dia tidur terlentang. Rupanya dia ada asma. Alamak. Dia tak cakap apa kat keluarga dia. Tapi makcik bini dia lah dah cakap, tak tahulah dengan ustaz pakcik ni pergi dengar cakap siapa kan suruh dia berhenti rokok, balik-balik macam nak mampus dia jadi. Aduh, takkan saya nak kata saya lah orang tu. Nak maksudnya saya jahanam lah. Kat 3 bulan saya tak tahu kata dia sakit, tak tahu. Dia batuk keluar hijau, batuk keluar hijau.
Menggelemar tu dia keluar. Saya pun rasa bersalah. Saya kata, pakcik, jom kita pergi hospital. Jom pergi hospital. At least kalau dia meninggal pun saya taklah rasa salah sangat kan. Kita pergi pam lah, taman nak pam. Jom kita pergi hospital. Pergi hospital, ambil queue jumpa doktor semua. Dia masuk dalam, saya duduk di luar semua. Bawa dia balik semua. Nampak dia makan ubat, dia elok sikit lah. Dia main balik surau. Dia kata kat saya sepatah. Dia kata, Ustaz, lepas ambil ubat, doktor kata kat dia, doktor kata yang pakcik muntah hijau tu, yang pakcik muntah hijau tu, itulah candu yang pakcik hisap daripada umur 15 sampai umur 60. Tu candu dia keluar. Keluar dia penat, keluar dia penat, keluar dia penat. Hari ni pakcik dia keluar semua habis dah. Pakcik tak payah penat dah. Sampai hari ni, sampai hari ni, Ustaz, saya percaya kalau kita buat sesuatu kerana Allah, kita tidak akan mati, melainkan kita akan mati kerana Allah. Sampailah tawakal. Saja cerita, bukan ada apa-apa nak bagi cukup 9.35 aja, bukan ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi jangan rasa apa-apa, jangan rasa apa-apa. Ustaz ni nak suruh aku berhenti. Tak ada. Isaplah sampai kena kapan. Silakan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Saja aja cerita. Lipu lara aja, bukan ada apa pun. Conclusion dia apa dia, ikhwan? Conclusion dia, tawakal akan mengubah hidup manusia. Tawakal hanya kepada Allah. Dan jalan kita tawakal cara Rasulullah. Allah akan mengubah hidup kita. Dan syarat seorang mukmin, dia hanya bertawakal pada Allah. Fadilat tawakal apa dia? Allah cukupkan hidup kita. Dan apa itu tawakal? Satu hamba, dia sandang diri dia 100% pada Allah, dan dia tunjuk lemah dia dekat Allah. Dia berjalan di atas jalan agama Allah. Apa Allah akan buat? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kepastian Allah bagi hidup yang sangat baik untuk dia. Usaha dah, itu satu jalan rezeki masuk. Rezeki juga masuk dengan jalan kita punya ubudiyah kepada Allah. Ni kita belajar tadi, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tawakal termasuk di situ. Allah akan bagi hidup dengan kita bertawakal pada Allah. Ikhwan, semoga apa yang kita belajar, apa yang kita baca, Allah boleh bagi kat kita satu masa nanti. Kalau tak malam ni, besok. Tak pun, sebelum kita balik bertemu Allah, kita dapat tawakal dan kita rasa manehnya perubahan hidup kita dengan bertawakal pada Allah. Wa ila liqa ikhwan, mudah-mudahan diberkati Allah. Semoga kita berjumpa pada masa yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.